Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya dengan penuh keinsafan dan menghayati nilai-nilai kepimpinan perjuangan bangsaku sejak dahulu kala, maka dengan mendoakan, Ya Allah, selamatkanlah bumi Malaysia, selamatkanlah bangsa Melayu, pribumi, selamatkanlah agama Islam yang diredaimu, yang diangkat sebagai agama persekutuan. Daulatkanlah raja-raja Melayu, Ya Allah. Maka dengan kata-kata itu saya melancarlah dan merasmi Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia ataupun Putera. Lahirlah sudah seorang putera yang akan mewarisi perjuangan bangsa, mengembalikan semula maruah bangsa. Jangan bumi kita dipijak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam yang menonton video ini. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia berbagai kaum, dan salam perjuangan tanpa noktah kepada seluruh warga pimpinan putera dari peringkat ahli dewan tertinggi sampai kepada kepimpinan cawangan-cawangan di akar umbi, serta ahli-ahli putera di seluruh negara yang sudah pun melebihi 50,000, iaitu ahli putera yang beryuran. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana putera insya-Allah pada 8 Mei 2021 nanti genaplah usia putera selama 2 tahun, iaitu ulang tahun kedua Parti Putera. Dan ulang tahun kedua Parti Putera ini juga jatuh di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak seperti ulang tahun pertama pada tahun 2020. Maka sebab itu pihak pimpinan Dewan Tertinggi Putera tidak dapat mengatur program-program yang besar ataupun gah bagi meraih ulang tahun kedua Parti Putera akibat daripada masalah COVID-19 yang masih lagi merupakan ancaman kepada kesihatan dan keselamatan kita semua. Maka sebab itu rancangan pimpinan Putera Pusat untuk mengada konvensyen kepimpinan putera peringkat nasional yang melibatkan penyertaan tidak kurang daripada 1,500 orang kepimpinan putera daripada pimpinan pusat sampai ke akar umbi tak dapat diadakan. Walaupun begitu, insya-Allah program-program secara sederhana dan juga kecil-kecilan yang mematuhi SOP akibat COVID, insya-Allah Parti Putera akan teruskan. Alhamdulillah, hampir 2 tahun Putera mula membuka langkah di gelangan ataupun di persada politik tanah air. Setakat ini pihak pendaftar pertubuhan telah melulus permohonan Putera
bagi menubuh bahagian-bahagian sebanyak 164 bahagian daripada 191 termasuk Sabah dikecuali Sarawak. Daripada jumlah 164, sebanyak 92 bahagian sudah pun menerima kelulusan sijil ROS daripada pihak pendaftar pertubuhan, dan pihak putera masih lagi menunggu 72 lagi bahagian yang sepatutnya menerima sijil daripada pihak pendaftar pertubuhan. Jadi jumlahnya 164 dalam tempoh hampir 2 tahun. Satu pencapaian yang agak membanggakan dan yang amat teruja, dan menyebabkan kita makin terus bersemangat dalam mendukung perjuangan putera yang berpaksikan kepada nasionalisme Melayu Islam dalam bentuk dan rupa yang baru. Kerana kegagalan parti-parti Melayu Islam sebelum ini, kita akan terus meningkatkan daya usaha juang dengan lebih komited lagi. Dan ini dapat kita lihat yang saya selaku Presiden cukup gembira dan teruja melihat semangat juang yang begitu tinggi dari segi kalangan kepimpinan ahli-ahli putera Peringkat Akar Umbi dan ahli-ahli seluruhnya. Alhamdulillah juga sepanjang tempoh 2 tahun yang dikira masanya tidaklah begitu lama sangat, Parti Putera di peringkat kebangsaan telah berjaya mengadakan persidangan agung pertama pada 12 hari bulan 12 tahun 2020, iaitu melibatkan Perhimpunan Agung Badan Indut dan juga Perhimpunan Tahunan bagi sayap Wira, Wiranita dan Wirawati. Kelangsungan kejayaan Perhimpunan Agung pertama termasuk sayap-sayap telah meletakkan Putera sebagai parti yang bertambah kukuh dari segi strukturnya, dari segi kewujudannya, kerana ianya bukan lagi bertaraf atau bersifat peringkat penaja. Kepimpinan Putera Pusat sudah dipilih dengan secara resmi dalam Perhimpunan Agung pada 12/12/2020 bagi sesi 2021 sehingga 2023. Alhamdulillah, dan kita sepatutnya bergembira, bersyukur di atas kejayaan setakat ini. Dan insya-Allah kalau tidak ada apa-apa halangan dan rintangan, dengan harapan 72 lagi bahagian akan menerima sijil daripada pihak pendaftar pertubuhan, menjadikan jumlah 164 bahagian. Dewan Tertinggi Putera telah memutuskan dalam mesyuarat bulanan baru-baru ini akan mengeluarkan arahan untuk bahagian-bahagian termasuk peringkat sayap-sayap dan cawangan mengadakan mesyuarat masing-masing sekitar bulan Julai ataupun bulan Ogos, di mana bahagian-bahagian sayap-sayap dan cawangan-cawangan setakat ini masih lagi ditarif atau bersifatkan statusnya sebagai penaja. Dan apabila persidangan agung tahunan dibuat di peringkat bahagian dan juga sayap-sayap dan cawangan-cawangan, kemudian nanti ia bukan lagi ditarikh sebagai penaja. Kerana persidangan pertama kali ini, pimpinan di peringkat bahagian-bahagian, sayap dan cawangan akan membuat pemilihan kepimpinan masing-masing mengikut kehendak perlembagaan yang juga sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak pendaftar pertubuhan. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk menyatakan setinggi-tinggi tahniah syabas kepada kepimpinan putera bahagian semua peringkat, pusat, negeri, bahagian-bahagian, termasuk juga cawangan-cawangan yang sudah ujuk biro-biro, kerana sepanjang 2 tahun yang lalu putera
dalam mengorak langkah perjuangan bagi menggalas kesinambungan perjuangan agenda Melayu, pribumi dan juga Islam, agama persekutuan dapat dilaksanakan dengan tanpa henti. Saban hari kita lihat berbagai-bagai program dan kegiatan telah diadakan. Dan yang paling teruja pada diri saya selaku Presiden ialah kelantangan sayap-sayap, terutamanya Wiranita dan Wirawati, termasuk juga di peringkat pimpinan pusat, dalam menyuarakan isu-isu yang dikira kritikal, penting dalam konteks perjuangan memertabatkan agenda bangsa, Islam dan juga negara. Kita semua sedia maklum, beberapa tahun kebelakangan ini, sehinggalah 2 tahun ini, apabila COVID menyerang, kita dapati negara kita sekarang ini seolah-olah berada dalam satu keadaan yang boleh disifatkan sebagai negara cacar merbah. Pelaksanaan undang-undang, rule of law, kita lihat tidak konsisten. Isu-isu yang membabitkan integriti kerajaan, terutamanya ketulusan dalam mengurus soal keuangan, juga banyak dipersoalkan. Pendek kata, sudah jadi 1001 cerita bagi negara kita Malaysia yang dulunya dikenali sebagai kononnya negara Islam contoh, negara membangun dunia ketiga dan macam-macam contoh lagi. Mendabik dada hebatnya negara Malaysia. Tetapi kehebatan ini sudah berlalu. Saudara-saudari, saya ingin juga menekankan di sini, melihat kepada keadaan yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah, rupanya tertulis di Lauh Mahfuz bahawa 8 hari bulan Mei Putra mendapat kelulusan pada tahun 2019, iaitu satu kelahiran bagi sebuah parti yang tidak dirancang, tetapi tertubuh dengan kesedaran di kalangan sebahagian kita, kalangan orang-orang Melayu yang memikirkan nasib masa depan bangsa, agama serta negara kita. Kerana parti-parti yang ada sebelum ini sudah gagal memikul tanggungjawab. Kalau tidak gagal, takkanlah negara kita jadi macam ini. Hutang 1 triliun lebih. Negara kita pengeluar kelapa sawit terbesar di dunia. Kita ada minyak, kita ada gas, bahan-bahan galian, kayu kayan. Alam semula jadi yang indah, modal Isa yang secukupnya. Rakyat bukannya ramai, 37 juta. Kenapa boleh jadi macam ini? Sepatutnya dengan kekayaan negara, kalau diurus dengan baik, diurus dengan telus, dengan bertanggungjawab, saya yakin dengan jumlah penduduk 37 juta ni, termasuk anak-anak, negara kita boleh melaksanakan program pendidikan percuma, kesihatan percuma, pengangkutan awam yang lebih hebat, dan sebahagian mungkin boleh diberi percuma, dan macam-macam lagi. Tetapi hari ini, dengan kekayaan yang begitu luar biasa, negara sudah terhutang 1 triliun. So nak cakap apa lagi? Tak usah temberanglah pemimpin-pemimpin yang diberi amanah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Jadi sempena dengan sambutan ulang tahun kedua Parti Putra, saya ingin mengajak umat Melayu, kaum pribumi, beri peluang kepada Parti Putra. Kita sudah menyediakan kepimpinan yang menghayati pentingnya prinsip bermoral, prinsip berintegriti, bersih, kerana tunjang kepada kejayaan sesebuah pembangunan bangsa negara terletak kepada sifat kepimpinan seumpama ini. Pemimpin hipokrit, pemimpin munafik hanya akan melahirkan natijah menang sorak kampung tergadai, bunyi guruh di langit, hujan tak turun, ayam berkukuk, hari tak siap. Ingatlah pepatah-pepatah peninggalan nenek moyang kita ini.
jadikanlah ianya sempadan. Jangan pisang berbuah dua kali. Cukuplah. InsyaAllah 2 tahun usia putera, semangatnya makin kental dan hebat. Semoga, saya harap bila datang PRU ke-15 nanti, di mana putera meletak calon di peringkat parlimen ataupun DUN, setakat yang kita mampu, saya mohon pengundi-pengundi terutama kaum Melayu kita dan pribumi, termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini, mengundi dan memilih calon parti putera supaya kehadiran ahli parlimen dan DUN daripada parti putera akan lebih lantang menjadi jurubicara rakyat, akan lebih lantang memperjuangkan agenda Melayu, pribumi dan Islam tanpa tegan dan silu, tanpa apologetik, tanpa rendah diri, tapi dengan penuh semangat dan bertanggungjawab. Ingat, ini bumi kita. InsyaAllah putera membuka langkah pertama untuk melangkah sejuta ke hadapan. Kepada ahli putera khususnya dan warga pimpinan putera, selamat menyambut ulang tahun putera yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.